Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Kisah kali ini adalah sebuah kisah seram ringkas berkenaan hotel. Kisah ini menceritakan tentang seorang jejaka yang bercuti di sebuah hotel untuk menghabiskan cuti tahunannya dan mengalami satu pengalaman menyeramkan. Percutian dia bermula seperti kebiasaannya, iaitu dia perlu menempah bilik hotel dan dia perlu memasang aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan keesokan harinya. Namun perkara tersebut bertukar menjadi satu mimpi ngeri sebaik saja dia menapakkan kaki ke kawasan hotel tersebut. Sebaik saja dia tiba di meja resepsionis, dia telah pun mengambil kunci biliknya dan bertanyakan beberapa soalan kepada resepsionis. Dan dalam banyak-banyak soalan yang ditanya, dia telah mendapat satu jawapan yang agak mengerikan dan agak menyeramkan, di mana dia diminta untuk tidak mengganggu, apatah lagi pergi ke bilik bersebelahan dengan biliknya. Lalu dia pun bertanya, adakah bilik dia berhantu ataupun menyeramkan? Lalu resepsionis itu telah mengatakan bahawasanya bilik dia tiada sebarang gangguan, tetapi bilik sebelah dia ada. So pada ketika itu dia pun macam cuba untuk berbincang dengan resepsionis ini untuk menukar biliknya ke tempat lain. Namun bukan nasib pada hari itu apabila kesemua bilik dipenuhi dengan pengunjung. So dia terpaksa stay di situ ataupun mencari hotel lain. Dan disebabkan kepenatan, dia telah bertindak untuk tetap kekal di hotel tersebut. Namun dia ada juga bertanya, adakah sebarang gangguan lain akan berlaku ataupun benda ni akan mengganggu ketika waktu rehat dia di dalam bilik hotel tersebut. Namun resepsionis tersebut mengatakan jika dia tidak melakukan sebarang benda yang bertentangan dengan makhluk tersebut, mungkin dia tidak akan diganggu. Dan seperti kebiasaannya, dia pergi ke biliknya tanpa menghiraukan apa-apa yang dipesan oleh resepsionis sebentar tadi. Kisah seram bermula pada malamnya apabila semasa dia sedang mandi, secara tiba-tiba bilik air yang mana dia tengah mandi, iaitu shower, secara tiba-tiba menukar kelajuan air itu secara berselang-seli, di mana kejap perlahan, kejap laju. Namun pada ketika itu dia merasakan benda itu hanyalah satu gangguan air. Namun gangguan kedua ada, iaitu gangguan TV secara tiba-tiba menukar siaran tanpa sebarang gerakan ataupun satu sentuhan pun pada remote. Pada ketika itu dia sudah merasakan satu kepelikan sedang terjadi, di mana dia berada di dalam tandas ataupun bilik air. Bagaimana TV tersebut boleh berubah siaran tanpa dia perlu pergi ke remote dan mengubah siaran-siaran tersebut? Dan hal ini telah menyebabkan dia mula curiga dan menghentikan sesi mandian dia dan keluar menuju ke kawasan TV tersebut, mana berhadapan dengan tempat tidurnya. Dan sebaik saja dia melihat TV tersebut, dia merasakan siaran yang dia buka sebelum dia mandi tadi adalah sangat berbeza dengan siaran yang sekarang dia tengah lihat. Hal ini telah menyebabkan timbul pelbagai persoalan terhadap dirinya. Adakah gangguan daripada bilik sebelah juga terkena tempias kepada biliknya? So dia macam tak endahkan, cuma dia bersiap sebab pada malam tersebut dia ingin makan di restoran dalam kawasan hotel tu juga. And on the way dia nak balik, selepas saja selesai makan di restoran tersebut, dia bertanyakan kepada resepsionis, adakah betul bilik dia tiada sebarang gangguan, ataupun sebenarnya bilik dia ada gangguan tapi bilik sebelah tak ada gangguan. Sebab setakat ni dia kata sepanjang dia pergi dan balik melalui depan bilik tersebut, tiada sebarang bunyi ataupun apa-apa gangguan. Lalu resepsionis meyakinkan dan mengatakan betul, tiada sebarang gangguan di dalam biliknya. Dan hal ini telah menyebabkan dia menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu resepsionis ini bertanya, adakah dia melakukan perkara-perkara sebegini, iaitu membuka volume TV dengan kuat ataupun dia menyanyi di dalam bilik air.
sejenak dia mendengar jawapan daripada resepsionis tersebut telah menyebabkan dirinya begitu terkejut kerana kedua-dua benda tersebut dia lakukan. Sebelum dia pergi mandi, dia membuka siaran televisyen yang dia ingin lihat dengan satu volume sangat-sangat kuat, yang mana ketika dia mandi pun dia boleh mendengar apa yang tengah dicakapkan di televisyen tersebut. Dan disebabkan itu jugalah dia boleh mendengar siaran televisyen diubah-ubah. Dan pada waktu yang sama, dia memang menyanyi ketika dia sedang mandi. Dan hal ini telah menyebabkan bulu romanya secara tiba-tiba meremang. Dan dia bertanya kepada resepsionis tersebut, adakah dia betul-betul tidak boleh menukar biliknya? Dan resepsionis tersebut mengatakan, ya, kerana tiada satu pun lagi guest dalam hotel tersebut yang check out ataupun secara tiba-tiba keluar daripada hotel. So dia terpaksa stay lagi di situ. Dengan niat ingin menggagahkan diri juga, dia terus ke bilik hotelnya. Dan pada malamnya ketika dia sedang tidur, secara tiba-tiba pintu bilik hotelnya diketuk. Dan pada mulanya dia menyangkakan itu adalah pintu bilik hotelnya. Tetapi setelah didengar dengan begitu mendalam, ia sebaliknya adalah pintu bilik sebelah yang mana dikatakan mempunyai gangguan. Pada ketika itu, dia seolah-olah merasakan sangat-sangat ingin tahu apakah gangguan ataupun apakah yang berada dalam bilik sebelah ni. Dan dia telah pun bertindak keluar daripada biliknya dan pergi ke bilik sebelah. Ketika dia melihat melalui lubang pintu bilik sebelah, bilik tersebut sememangnya gelap gelita. Namun apa yang mengejutkan, di balik kegelapan bilik tersebut, dia terlihat seolah-olah satu kain putih sedang lari ke sana ke sini dalam keadaan yang sangat-sangat laju. Sejenak dia melihat penampakan tersebut, dia terus menarik perhatiannya daripada lubang pintu tersebut dan berlari masuk ke dalam bilik. Namun apa yang memeranjatkan dia ialah lampu biliknya secara tiba-tiba terpadam. Sebaik saja dia menutup pintu biliknya. Dan hal ini menyebabkan dia sangat-sangat nervous dan tidak tentu arah dan membuka apa saja lampu yang ada ketika itu, kerana di tangannya ada terdapat handphone pintarnya dan dia telah membukakan torchlight di phone tersebut dan mencari switch lampu. Namun apa yang memeranjatkan dia, bilik hotel ini memerlukan kad untuk menghidupkan segala lampu, TV dan sebagainya. Dan kad tersebut masih berada di mana tempat sepatutnya dia berada. Dan dia cuba mencari switch lampu dan cuba menghidupkan. Dan pada ketika itu dia sedar, siapa yang tutup switch lampu ni sedangkan tak ada siapa dalam bilik ni. Pada ketika itu dia sudah mula merasakan satu aura yang sangat-sangat tidak baik. Dan dia telah bertindak untuk memasang segala lampu dan TV semasa dia tidur. Dan ketika waktu dia tidur, dia dikejutkan pula dengan cakaran di dalam biliknya. Dan benda itu mengejutkan dia daripada tidur dia yang lena sebelum itu, kerana bunyi yang sepatutnya berada di bilik sebelah kini berada di dalam biliknya. Apa yang memeranjatkan, sebaik saja matanya dibuka, dia melihat di penjuru hujung biliknya terdapat seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang sedang melihat tajam ke arahnya. Hal ini telah menyebabkan lelaki ini yang dalam keadaan takut dengan tidak semena-mena menjerit lalu pengsan. Sebaik saja dia sedar dari pengsannya, keesokan harinya dia melihat biliknya dalam keadaan tidak terurus. Padahal semalam biliknya berada dalam keadaan yang sangat kemas. Dan dia juga melihat beberapa cakaran berada di dinding bilik hotelnya, yang mana itu adalah bunyi cakaran yang semalam dia dengar. Dan dalam pada masa yang sama, dia juga menyedari bahawasanya tempat di mana perempuan tersebut berdiri semalam terdapat tumpukan darah yang mengalir
dan kelihatan darah tersebut tidak kering daripada semalam. Sebaik saja dia melihat kejadian ini, dia telah secara spontan mengemas segala peralatan ataupun barangnya dan berlari ke resepsionis, lalu berkata kepada resepsionis bahawasanya ini adalah hari terakhir dia berada di hotel ini. Dia ingin cancel penginapannya untuk 1 hari lagi, yang mana sepatutnya dia perlu stay di situ selama 2 hari. Namun pada hari pertama ataupun malam pertama pun dia sudah diganggu, apatah lagi untuk menunggu malam keduanya. Lalu resepsionis bertanyakan apakah gangguan yang diterima, sedangkan ialah mereka pun sudah diinformkan bahawasanya bilik sebelah saja yang ada gangguan. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi, dan benda ini sangat-sangat mengejutkan kepada resepsionis kerana tidak pernah terjadi sepanjang dia bekerja di sini ataupun kepada mana-mana pekerja. Lalu datang manager kepada hotel tersebut bertanyakan apakah masalah yang dihadapi oleh customer ini ataupun lelaki ini. Dan setelah mendengar apa yang dilalui oleh lelaki ini, si manager mengatakan bahawasanya dia sangat-sangat memohon maaf dengan apa yang terjadi, kerana bilik yang bersebelahan dengan bilik si lelaki ini tinggal tadi adalah sebenarnya bilik di mana terjadinya kes bunuh diri atas sebab percintaan, di mana perempuan ini telah mengandungkan anak kepada kekasihnya dan kekasihnya tidak mahu bertanggungjawab ke atas anak tersebut, lalu menyebabkan si wanita ini bertindak membunuh diri di dalam bilik hotel bersebelahan dengan biliknya. Sebaik dia mendengar kata-kata daripada manager tadi, dia baru teringat bahawasanya perempuan yang dia nampak pada malam tadi, walaupun hanya dalam sekilas pandang, terlihat sedang menggendong sesuatu seperti seolah-olah bayi. Dan hal ini menyebabkan dia bertambah seram mengingatkan apa yang terjadi pada dia malam tadi, dan telah bertindak untuk cuba melupakan apa yang terjadi malam tadi, dan telah bertindak bergegas meninggalkan hotel tersebut. Ini adalah satu pengalaman yang mengerikan, walaupun sebenarnya dia ingin bercuti, namun berubah menjadi satu mimpi ngeri untuk dia. Okeylah, sampai situ saja video untuk kali ini. Sorry kalau kurang seram untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.